Jangan lupa sahabat, like, komen dan subscribe. Tonton video saya sampai habis. Assalamualaikum sahabat semua. Apa khabar? Semoga kita sentiasa sihat, diberkati Allah dan dilimpahkan rezeki seluas-luas lautan. Berjumpa lagi dengan saya, Aisyah Bunga. Hai sahabat semua, kita jumpa lagi di video saya. Okey, mulakan dengan senyuman. Pasti hari sahabat semua lebih indah. Okey, hari ni saya nak share dengan sahabat semua. Okey, pokok ni saya baru beli, tapi ramai tak yang tahu ataupun tak tahu tentang tanaman kalau kita beli dari nursery. Apa yang perlu kita buat? Ini yang paling penting yang ramai tak tahu. Kalau yang tahu tu, alhamdulillah. Siapa yang tak tahu, ikuti video saya sampai habis. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel saya. Kalau ada iklan, jangan di skip. Support-supportlah video saya sahabat semua. Okey, saya nak kongsi dengan sahabat semua. Okey, kalau kita beli pokok dari nursery, tak kisahlah pokok apa-apa pun. Yang paling penting sahabat semua, okey, sebab ramai yang tanya saya, kenapa selepas beli dari nursery, tanaman-tanaman saya ada jangkitan hama. Sebelum ni tak pernah ada jangkitan hama. Okey, itu satu. Yang kedua, bila beli dari luar tu, memanglah kadang-kadang kita tak boleh nak tengok akar dia ke apa. Tapi kalau saya kadang kalau kita beli online, tak sama dengan kita lihat. Kadang-kadang online ni resiko sikit. Okey, saya pun ada juga jual pokok-pokok online lah. Tapi alhamdulillah saya tak pernah jual pokok yang baru potong, yang baru nak stabil kepada sahabat-sahabat kat luar sana. Kebanyakannya yang saya jual tu dia dah merimbun, akar pun dah banyak, kira dah stabil, baru saya berani jual. Sebab kesian juga kepada customer-customer yang kat luar sana beli pokok pakai duit. Bukan kita senang. Untuk zaman sekarang ni, benda yang penting-penting ataupun benda yang perlu je kita beli. Betul tak sahabat semua? Okey, kalau kita nak jual pokok, kita kena betul-betul dan jangan buat macam itulah untuk customer-customer kita. Kalau macam ada benda yang terjadi ataupun benda apa-apa berlaku kepada tanaman kita, kita boleh terus direct tanya customer tersebut. Kenapa begini, kenapa begini. Okey, kalau untuk tanaman yang kita nak cerita, okey, untuk yang saya nak kongsi kat sini, okey, kalau kita beli direct terus ke nursery, kita boleh dapat tahu tanaman tu macam mana. Okey, tapi ni yang paling penting kalau sahabat nak beli, sebelum ataupun macam contoh, sahabat boleh cek dari nursery ataupun bawa balik rumah, sahabat cek. Tapi kalau saya akan tengok dekat nursery lagi lah. Okey, kita belik-belik daun dia. Kadang pokok tu nampak cantik. Okey, nampak cantik, tapi kita tak tahu dia ada hama ke dekat daun-daun. Di bawah daun ni kita perlu lihat ataupun kita perlu tengok daun tu ada masalah ke, sihat ke. Tengok kepada media tanahnya, akarnya, semua kita kena tengok. Akarnya sihat ke tak ke, kita perlu tengok. Sebab sahabat semua, kalau saya beli tanaman dekat nursery ataupun kat mana-mana pun, sebelum saya campur dengan pokok-pokok saya akan asingkan di tempat lain ataupun jauh dengan tanaman yang saya ada dekat belakang ni selama seminggu. Saya akan ambil kain basah ataupun tisu basah. Okey, tisu basah, saya akan cek daun-daun tersebut satu-satu ataupun sehelai-sehelai saya akan cek, dan saya akan bersihkan di bahagian-bahagian daun tersebut.
Okey, lepas tu kalau sahabat ada spray anti hama, sahabat boleh spray ataupun campur dengan tisu basah yang sahabat pakai tu. Okey, spray pada tisu basah dan lap kepada daun-daun sahabat semua. Biarkan selama seminggu. Selepas seminggu, sahabat tengok dah stabil, pokok tu dah okey, kita boleh buat tukaran pasu. Sebab kalau kita beli kat nursery, kadang-kadang ada pasu yang tak cantik, ada pasu yang kotor, kita perlu buang. Okey. Pasu ni pun kita kena cuci sebelum kita campur dengan tanaman-tanaman yang lain. Tapi saya memang akan asingkan selama seminggu pokok ni yang saya baru beli. Lepas tu kalau saya nak bawa ke dalam kebun tanaman-tanaman saya akan tukar pasu. Tukar pasu, tukar media tanah. Tapi tanah yang ada tu saya akan buang sedikit. Saya tak akan buang semua. Satu, untuk mengelakkan dari akar stres. Okey. Kedua, kita tak nak ubah tiba-tiba mengejut untuk media lain. Sebab pokok akan daun akan menguning, pokok akan stres. Tapi selepas beberapa hari kita tukar tanah tu, dia akan stabil kembali. Kalau kita betul perawatan, kita betul penjagaan yang betul, pokok akan sihat. Tapi tanaman saya kalau tukar tanah ataupun beli dari nursery tak pernah ada masalah. Kadang-kadang ada juga sahabat saya dari luar tanya, kenapa ya bila saya beli pokok dari nursery, bawa balik pokok tu tak sihat? Sebab sahabat beli tak tukar media tanah, tak tukar pasu, tak cek daun-daun tersebut, pokok tu macam mana. Bila bawa balik, nanti dekat nursery elok je, tapi bawa balik ke rumah tak okey. Bukannya disebabkan suasana ataupun tempat. Lepas tu, yang paling penting sahabat kena tengok. Sahabat beli tanaman tu, tengok tanaman tu sesuai di tempat macam mana. Macam contoh, sahabat kalau beli tempat outdoor, boleh letak di tempat outdoor. Kalau sahabat beli di tempat yang redup, tempat tu redup-redup, okey, kena pokok tu di bahagian redup-redup. Tak boleh tempat yang panas-panas. Okey. Jom saya nak tukar media tanah. Untuk tukar dengan media tanah saya, media hormos yang ini, saya pakai hormos saja. Saya tak tukar, saya tak letak tanah sebab dalam ni dia dah ada tanah. Okey, dia dah ada tanah. Sebab saya nak keluarkan sedikit sahaja tanah tu. Tapi kalau tanah yang ni kita buang, kita campur dengan hormos pun boleh juga. Tapi kalau saya jaranglah buat macam tu. Jarang sebab saya akan buang separuh. Untuk akar tu jangan stres. Kita jangan buang semua ataupun kita cuci semua. Kalau saya pun saya tak berani. Kalau beli pokok dari luar, bawa balik, kita togelkan dia, kita cuci dan kita buang bersih-bersih tanah. Saya tak pernah buat macam tu. Okey, untuk yang saya beli pokok dari luar, saya akan buat, saya buang sedikit tanah yang ada. Jangan sampai akar itu terputus ataupun akar itu stres ataupun akar tersebut rosak. Okey, kita buang yang dia dah berderai. Macam contoh kita ketuk-ketuk sikit, dia dah berderai, itu sahaja. Jangan buang sampai habis. Okey, saya akan tukar kepada media poros yang saya jual. Okey, kalau saya akan menggunakan pasu yang ada lubang banyak. Okey, ramai yang tanya, pakai lubang banyak tu media tak terkeluar ke? Alhamdulillah, walaupun lubang dia besar, mula-mula kita letak sahaja keluar. Lepas tu dia dah tak akan keluar. Bila kita siram pun dia tak akan keluar dari lubang bawah sini. Bagus sahabat kalau pakai pasu yang lubangnya banyak. Sebab dia boleh menjadi air tu senang keluar. Dia jadi poros. Media kita dah poros, lubang yang macam ni dia lebih bagus. Siapa yang pakai tanah terlampau banyak tu, pakai macam ni pun bagus. Sebab air tu senang keluar. Okey.
Kalau untuk pasu yang besar, sahabat jangan letak tanah sepenuhnya tanah di pasu besar tu. Kan ramai orang suka pakai pasu-pasu besar. Sahabat letak di bawahnya tu contoh daun-daun kering ataupun arang-arang ataupun kokopit yang jenis petak-petak tu. Ataupun sabut kelapa, letak di bahagian bawah dia. Separuh lagi letak tanah. Jadi tak adalah sahabat guna tanah yang banyak untuk pasu yang besar. Kalau saya akan buat macam tu. Untuk pasu yang besar, saya akan letak daun-daun. Tapi lebih bagus kalau ada daun buluh. Saya akan guna daun buluh. Tak payah potong-potong daun buluh tu. Letak sahaja. Separuh daun buluh, separuh tanah yang kita nak pakai tu. Nanti akar-akar pokok tu akan menyerap ke dalam daun-daun tersebut juga. Lama-lama daun itu akan reput dan hancur juga. Kita tak perlu risau nak letak tanah banyak-banyak. Okey? Sebab membazir juga kalau banyak-banyak tanah pun, ya. Okey, saya nak letakkan. Nampak? Dia akan keluar bila mula-mula je. Lama-lama dia dah tak keluar. Dia mula-mula saja. Lepas tu kalau kita dah siram, dia tak akan keluar. Okey? Kita tarik perlahan-perlahan. Ni yang saya beli dekat nursery. Okey, ni saya keluarkan. Okey, kalau dia dah jadi macam ni, macam ni sahabat tak perlu buang lagi tanah yang ada ni. Okey, yang ada ni sahabat tak perlu. Ini pun macam dah ada macam contoh. Dia dah jadi macam busuk akar sikit-sikit lah. Tapi tak apa, jangan risau. Dia ada akar baru di atas. Akar ni ada. Akar baru ni pun ada. Kita tak perlu risau. Kalau dia membusuk sikit, tak apa. Just kita bersih-bersihkan perlahan-lahan. Itulah resiko kalau kita pakai media tanah yang 100% tanah. Bila 100% tanah, pokok memang dia akan nampak macam sihat. Tapi lama kelamaan pokok akan mati sebab dia akan jadi busuk akar. Ni pun dah macam nak jadi busuk akar. Saya kalau beli dari nursery, memang saya akan tukar media tanah yang bancuhan dari Hormos yang saya jual. Sebab saya tak nak nanti pokok kita dah beli. Sebab bukannya murah kita nak beli pokok untuk sekarang ni. Kita kena jaga, kita kena pandai. Lepas tu kalau kita beli pokok tu, kita kena tahulah bagaimana cara untuk kita jaga tanaman tersebut. Kena banyak belajar tentang tanaman tersebut. Okey, ni saya tadi dah masukkan media tanah. Separuh kita masukkan pokok tersebut macam ni. Kalau ada akar angin yang terkeluar macam ni, gulung masuk dalam pasu. Biar akar angin tu, akar angin ni penting, ya. Akar ini penting kita masukkan dalam pasu. Sebab jenis pokok ni pokok jenis pilo. Kalau jenis pilo, dia ada macam-macam jenis. Saya ada banyak jenis. Ada yang batangnya merah, ada yang batangnya kuning, ada batangnya hitam, ada batangnya hijau. Tapi dia jenis yang lembut. Bila lembut, kita kena rajin. Jangan terlebih air. Nanti dia akan membusuk batang dan akar. Kalau ada akar angin macam ni, jangan biarkan dia di luar. Sebab akar angin ni yang buat daun-daun pokok kita tu membesar. Okey. Kita letak dan kita campur lagi tanah untuk lepas tu jangan terlampau dalam. Ramai yang tak tahu, ya, kalau nak tanam pokok jangan terlampau dalam. Lepas tu jangan letak media tanah tu tertutup separuh pokok. Nanti saya tunjukkan, ya. Kejap. Kita taruh dulu tanah. Nanti saya akan tunjukkan dekat sahabat semua.
Macam mana kita nak tahu jangan terlampau dalam pokok tu. Okey. Okey, contoh macam ni. Nampak? Jangan terlampau separuh macam ni. Separuh ke, terlampau dalam ke, tak perlu. Kita biar dia nampak ada sikit. Jangan terlampau dalam sangat. Okey. Sikit saja di ujung. Jangan sampai separuh ataupun setengah. Ataupun semua batangnya masukkan dalam tanah. Tak boleh. Kalau boleh sedikit saja. Yang penting akar dia saja yang duduk dalam tanah. Batang pokok jangan duduk dalam tanah. Kalau nak pokok tu tahan lama. Sebab bila kita siram, batang tersebut akan kena air. Air yang kita siram. Dia akan jadi cepat busuk akar. Okey? Itu je perkongsian saya untuk kali ni. Jumpa lagi di next video akan datang. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.